Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Cikgu harap semua pelajar sudah bersedia untuk kelas kita hari ini. Hari ini kita akan buat ulang kaji bab 1. Okey, kita mulakan ya. Okey, yang pertama, tandakan right pada situasi yang menunjukkan ada kerja dilakukan dan pangkah pada situasi tiada kerja dilakukan ke atas objek. Bila sebut pasal kerja, kita tahu kerja mesti ada gerakan dan mesti ada jarak. Jadi, seorang pelajar menolak troli kosong. Troli tu kosong, ditolak. Boleh bergerak tak? Boleh. Ada jarak tak? Ada. Jadi, ada kerja dilakukan tak? Ada. Okey, seorang atlet mengayuh basikal senaman. Okey, basikal senaman tu dia kayuh, basikal tu bergerak tak? Tak bergerak kan? Jadi ada kerja tak? Tak ada. Okey, seorang lelaki tua mengangkat pasu ke atas meja. Pasu diangkat, letak atas meja. Okey, ada gerakan tak? Ada jarak tak? Ada. Okey, jadi ada kerja dilakukan. Okay, sebuah kren mengangkat sebatang besi ke atas bangunan. Pun sama, besi diangkat ke atas bangunan. Jadi ada gerakan dan ada jarak. Jadi ada kerja dilakukan. Sebuah traktor diletakkan di lereng bukit. Okey, diletakkan. Diletakkan. Letakkan tak bergerak. Jadi ada gerakan tak ada gerakan. Tak gerak kan, jadi tiada kerja dilakukan. Okey, satu sistem conveyor menggerakkan kotak. Okey, menggerakkan. Maksud conveyor tu bawa kotak tu kan. Okey, jadi ada gerakan dan ada jarak, maka ada kerja dilakukan. Okay, seorang kanak-kanak membuka pintu pagar. Okay, pintu pagar dibuka. Pintu pagar tu bergerak. Jadi ada kerja dilakukan. Sebiji mentol tergantung di atas tiang. Tergantung. Ada gerakan tak? Tak ada kan. Dia tergantung diam kat situ. Jadi tiada kerja dilakukan. Okey, kita teruskan. Pemalar spring. Pemalar spring K dipengaruhi oleh yang berikut. Okey, semua yang kat bawah ni mempengaruhi pemalar spring. Sama ada nilainya besar ataupun nilainya kecil. Jika ya, tandakan right. Jika tidak, tandakan pangkah. Okey, apa faktor-faktor yang mempengaruhi pemalar spring? Ada 5 faktor. Yang pertama, jenis bahan. Kalau bahannya keras macam besi, keraslah springnya. Ketebalan dawai spring. Semakin tebal dawai, semakin keras spring. Okey, panjang spring. Spring panjang ke spring pendek yang keras? Spring panjang dia lembut. Spring pendek dia keras. Semakin pendek spring, semakin keras. Okey, susunan spring. Susunan spring ni kalau disusun selari jadi panjang kan? Selari. Sesiri. Bukan selari. Sesiri. Kalau sambung sesiri dia jadi pendek. Dia sebelah jadi pendek. Jadi kalau sambung selari dia jadi panjang. Bersambung ke bawah. Jadi yang mana lembut? Kalau selari dia keras, dia jadi keras. Kalau sesiri dia jadi lembut. Lembut tu maksud kita tarik mudah je lah. Kita tarik dengan nak regangkan dia senang. Okey, kemudian yang kelima, diameter gegelung spring. Kalau bulatan spring tu besar, yang tu lembut springnya. Tapi kalau bulatan spring tu kecil je, gegelung dia tu kecil je, springnya keras. Kalau spring lembut, K dia nilainya kecil. Kalau spring keras, nilai K-nya besar. Okey, kita tengok soalan dia. Jenis bahan spring. Jenis bahan spring ada mempengaruhi nilai K tak? Ya, mempengaruhi. Ketebalan dawai spring mempengaruhi tak? Pun mempengaruhi juga. Panjang spring mempengaruhi. Jisim spring. Ada tak faktor-faktor tu jisim spring? Tak ada. Jadi, jisim spring tidak mempengaruhi nilai K. Okey. Susunan spring, ya, mempengaruhi. Diameter gelung spring,
ia mempengaruhi daya ke atas spring. Ada daya ke antara 5 tu? Tak ada. Tapi daya ke atas spring tidak mempengaruhi nilai K. Okey, kita teruskan. Maksud tenaga keupayaan kenyal. Apa maksud tenaga keupayaan kenyal? Okay, tenaga keupayaan ni ada 2. Satu tenaga keupayaan graviti dan satu lagi tenaga keupayaan kenyal. Jadi kalau tenaga keupayaan kenyal tu, siapa yang mempunyai tenaga keupayaan kenyal? Okay. Mestilah objek yang kenyal kan? Okey, kita tengok. Tenaga keupayaan kenyal ialah tenaga yang tersimpan dalam objek kenyal yang dimanfaatkan atau diregangkan. Okey, seterusnya kita ada satu getah, gelang getah. Panjang asalnya sebelum kita tarik 7 cm. Kemudian kita tarik dia, diregangkan, tarik menjadi 10 cm. Ramalkan tenaga keupayaan kenyal yang tersimpan dalam getah. Agak-agak macam mana tenaganya? Kalau kita tak tarik, tak regangkan dia, ada tenaga tak? Tak ada tenaga. Kita tak regangkan dia. Bila kita dah regangkan, jadi tenaga keupayaan kenyal tersimpan dalam getah tadi semakin bertambah. Makin kita tarik, makin regang, makin bertambah tenaga keupayaan kenyal dalam getah. Macam kita nak lastik je, Cak. Kalau kita tarik sikit, kita lepaskan. Kita tarik sikit tu tenaga keupayaan kenyalnya sikit je. Bila kita lepaskan, dia tak pergi jauh. Batu tu pergi melanting tu, dekat je. Kalau kita tarik, lagi jauh kita tarik, tenaga keupayaan kenyal yang tersimpan semakin banyak. Bila kita lepas, batu yang melantun tu pergi jauh. Okey, kita teruskan. Spring diguna sebagai penyerap hentakan. Ini absorber. Okey, kamu perhatikan pada kereta dekat roda sebelah belakang tu, dia punya pemegang roda tu kat situ ada spring. Kalau pada motor awak tengok pada tempat duduk belakang tu, antara roda dengan tempat duduk tu ada spring. Spring tu kegunaannya ialah menyerap hentakan. Dengan ada spring tu, kalau kita langgar bendul, kita cuma rasa macam hayunan lembut. Tapi kalau spring tu tak ada ataupun spring tu keras, bila kita langgar bendul, kita rasa getaran yang kasar. Kita terasa tersentak kan. Okey, jadi itulah fungsi penyerap hentakan. Kalau spring tu dah tak mampu lagi membuatkan kita rasa selesa bila langgar bendul, maksudnya fungsi penyerapnya tidak baguslah. Okey. Jadi kalau tengok soalan ni, apa yang berlaku kepada keupayaan sistem penyerap hentakan jika spring dipotong? Okey, spring motor awak tu awak potong. Apa jadi? Spring menjadi pendek. Bila awak bawa motor tu, awak akan rasa bila langgar bendul, awak akan rasa getarannya tu tersentak gitu. Jadi hentakannya tu gagal diserap oleh spring. Jadi keupayaan sistem penyerap hentakan tadi semakin berkurang jika spring dipotong. Kenapa? Sebab bila spring pendek, dia jadi keras. Semakin pendek spring, semakin keras. Okey, kita tengok jawapannya. Berkurang. Keupayaan sistem penyerap hentakan berkurang. Jelaskan. Semakin pendek spring, semakin keras spring itu. Okey, kita teruskan. Tenaga keupayaan kenyal. Apa formula tenaga keupayaan kenyal? Okay, tenaga keupayaan kenyal sama dengan 1/2 darab dengan pemalas spring. Pemalas spring K tadilah. Darab dengan pemanjangan spring kuasa 2. Kuasa 2 tu jangan lupa. Selalu pelajar terlupa kuasa 2 tu. Okey. Kita lihat contoh soalan. Diberi pemalas spring 10,000 Newton per meter. Spring dimampatkan sebanyak 0.04 meter. Kira tenaga keupayaan kenyal spring. Okey, kamu perhatikan spring dimampatkan 0.04 meter. Dah dalam unit meter. Perlu kita tukar lagi tak?
Tak perlu. Kalau dia bagi dalam sentimeter, baru kita tukarkan kepada meter. Tapi kalau soalan dah bagi dalam unit meter, tak perlu tukar lagi. Jadi terus je kita masukkan dalam formula. Pemalar springnya 10,000. Mampatan spring atau pemanjangan spring. Kalau pemanjangan spring tu kalau kita tarik lah. Tapi kalau dimampatkan, mampatan spring lah. 0.04 kuasa 2. Okey, masukkan dalam formula. Okey, tekan kalkulator, kita akan dapat 8 joule. Okey, unit tenaga joule, ya. Okey, kita teruskan. Kerja sistem mekanikal putaran. Okey, kerja masih dalam tadi tenaga, sekarang kerja. Kerja dengan tenaga ni lebih kurang sama. Cuma kerja tu dilakukan, tenaga tu diberolehi. Okey, kerja sistem mekanikal putaran. Okey, putaran. Putaran melibatkan tok dan sudut putaran. Kerja dan sistem mekanikal sama dengan tok darab dengan sudut putaran. Sudut putaran dalam unit radian, ya. Okey, kita tengok apa soalan dia. Apakah faktor yang mempengaruhi kerja dalam sistem putaran? Macam mana nak tahu faktornya? Kita tengok pada formula. Okey, formula ni ada tok dan ada sudut putaran. Maka yang mempengaruhi kerja ialah tok dan sudut putaran. Okey, jangan terkeliru antara sudut putaran dengan halaju sudut, ya. Okey, kita tengok. Sudut putaran adalah untuk formula yang melibatkan kerja putaran. Halaju sudut adalah melibatkan pengiraan tenaga kinetik putaran. Tengok, sudut putaran kerja, halaju sudut tenaga kinetik putaran. Tu jangan terkeliru antara dua tu. Kerja dia tak bergerak. Jadi kita cuma ambil sudut sahaja. Kalau tenaga kinetik tu bergerak kan. Jadi kita ambil halaju. Benda bergerak ada halaju kan. Okey. Boleh bezakan. Boleh, ya. Okey, cikgu teruskan. Okey, tenaga keupayaan. Tadi cikgu dah sebut. Tenaga keupayaan ada dua jenis. Tenaga keupayaan graviti dan tenaga keupayaan kenyal. Kadang-kadang soalan dia tak sebut pun tenaga keupayaan apa. Dia cuma sebut je tenaga keupayaan. Lepas tu dia bagi gambar rajah. Gambar rajah tu ada beza ketinggian. Jadi automatiklah kita tahu tenaga keupayaan yang terlibat ialah tenaga graviti. Kalau dalam gambar rajah tu ada getah kenyal, mestilah tenaga keupayaan yang terlibat ialah tenaga keupayaan kenyal. Kalau gambar tu ada gambar spring, tenaga yang terlibat tenaga apa? Mestilah tenaga keupayaan kenyal. Okey, kita tengok contoh kat sini. Dia bagi gambar buah kelapa dekat atas tanah dan buah kelapa dekat atas pokok. Objek yang mana yang mempunyai tenaga keupayaan yang tinggi? Okey, kita perhatikan objek yang mana yang mempunyai tenaga keupayaan yang tinggi. Mestilah objek yang berada pada kedudukan yang tinggi. Okey, yang mana yang tinggi? A ke B? Yang buah kelapa yang berada di atas pokok mempunyai tenaga keupayaan yang tinggi. Itu B. Okey, kemudian tenaga keupayaan yang rendah, buah kelapa yang berada di atas tanah, iaitu A. Okey, kita teruskan. Semakin besar jisim objek, semakin besar moment inertia. Okey, dah masuk tajuk inertia. Di bawah tajuk inertia ni, kita kena tengok objek yang mempunyai jisim yang besar, dia mempunyai moment inertia yang besar. Bila moment inertia besar, apa yang berlaku? Objek tadi sukar diputarkan dan sukar dihentikan. Contohnya gasing. Kalau gasing tu berjisim besar, kita nak putarkan dia susah. Perlukan tenaga yang banyak. Jadi bila dia dah berputar, kita nak berhentikan dia susah. Dia akan cuba terus berputar. Moment inertia besar menyebabkan objek tadi berputar lebih
lama. Gasing yang jisimnya besar ni tadi, gasing besi, dia berputar lebih lama. Moment inertia besar, objek berputar lebih laju. Jadi kat sini dibagi gambar gasing besi dan gasing kayu. Kamu bezakan jisimnya. Mestilah jisim gasing besi lebih besar berbanding dengan jisim gasing kayu. Jadi moment inertia gasing besi lebih besar. Bila moment inertia besar, gasing besi lebih sukar diputarkan dan lebih sukar dihentikan. Gasing besi berputar lebih lama, gasing besi berputar lebih laju. Manakala gasing kayu mudah diputarkan dan mudah dihentikan. Gasing kayu berputar tak lama, sekejap saja. Objek berputar. Gasing kayu berputar lebih perlahan berbanding dengan gasing besi. Okey, kita teruskan. Masuk pada tajuk kerja sama dengan daya darab dengan jarak. Okey, diberi contoh. Kita tengok contoh. Daya 100 Newton dikenakan pada troli. Troli bergerak sejauh 5 meter. Kira kerja. Okey, kita gunakan formula kerja sama dengan daya darab jarak. Dayanya berapa? 100. Jaraknya 5 meter. Ada nak tukar unit tak? Newton. Unit daya memang dalam Newton. Dan unit jarak memang dalam meter. Tak perlu tukar unit. Jadi kita terus masukkan dalam formula. 100 darab 5 sama dengan 500 Joule. Okey. Cikgu teruskan. Tenaga kinetik putaran. Tenaga kinetik putaran sama dengan 1/2 darab dengan moment inertia darab dengan hal laju sudut kuasa 2. Kuasa 2 tu jangan terlupa. Okey. Roda berputar. Contoh pengiraan ya. Roda berputar pada kelajuan 10 radian per saat. Hitung tenaga kinetik putaran jika moment inersianya 3 kg meter kuasa 2. Okey. Untuk roda kelajuan 10 radian per saat ni, kita dah ada unit dia, memang dah betul lah tu. Tak perlu kita tukar lagi. Dia dah memang dalam unit SI. So, kita tengok moment inersianya. Mana moment inersia? Okey, moment inersia 3. Hal laju sudut 10. Dia tak sebut pun hal laju 10. Hal laju sudut. Dia cuma sebut kelajuan. Tapi kat situ ada radian per saat. So, radian tu mestilah dalam sudut. Jadi, 10 radian per saat itu hal laju sudut. So, kirakan kita nak kira tenaga kinetik putaran, kita masukkan dalam formula. Tenaga kinetik putaran sama dengan 1/2 darab moment inersia darab hal laju sudut kuasa 2. Jadi setengah darab 3 darab 10 kuasa 2, kita dapat 150 Joule. Ingat ya, jangan lupa kuasa 2. Okey, kita teruskan. Kuasa, formula kuasa. Kuasa ni formula asalnya ialah kerja bahagi dengan masa ataupun tenaga bahagi dengan masa. Jadi kalau kita sebelum ni dah belajar dah formula tenaga, kita boleh kira tenaga, kemudian kita diberi masa, kita bahagi je dengan masa, kita dapatlah kuasa. Jadi dekat sini dia beri contoh, dia beri jisim ada, kemudian dia beri jarak, kemudian dia beri masa. Jadi, kita gunakan formula kuasa sama dengan jisim darab dengan graviti darab dengan jarak bahagi masa. Kenapa jisim nak darab dengan graviti? Sebab kerja ialah F darab dengan S. S ialah jarak. F ialah daya.
Kalau kita ada jisim, kita boleh tukarkan jisim kepada daya dengan cara menukarnya menjadi berat. Ya, ini jisim darab dengan graviti. Jadi kat sini dia kata motor A dan motor B berkuasa sama. Kuasanya sama. Okay, kamu perhatikan kuasa sama. Diguna untuk menarik objek berlainan jisim. Jisimnya lain-lain. Jisimnya lain-lain. Graviti memang sama. Pada jarak yang sama. Jaraknya sama. Jaraknya sama. Apa soalannya? Okey, jadi kalau dibagi situasi macam ni, kita nak kaitkan jisim dengan masa. Okey, kita tengok. Semakin besar jisim, semakin lambat objek sampai. Okay, kita ada motor A dengan motor B, sama-sama kuasanya. Lepas tu kita bagi jarak yang sama. Kita letak objek yang lain jisim. Satu jisimnya 20 kg, yang satu jisimnya 2 gram. Yang satu ringan, satu berat kan. Okey, bila dia tarik, mestilah yang ringan sampai duduk, betul tak? Sebab kuasanya sama. Jadi yang jisimnya berat ni tadi sampai lambat. Semakin besar jisim, semakin lambat objek sampai. Ditarik tu sampai kat tempat yang ditarik tu lah. Okey. Faham? Kita teruskan. Kuasa putaran. Kuasa putaran ialah berkenaan dengan kerja putaran atau tenaga kinetik putaran bahagi dengan masa. Okey, kuasa putaran. Kita gunakan formula setengah kali dengan moment inertia kali darab dengan halaju sudut. Ada kuasa 2 tu. Halaju sudut ada kuasa 2. Tertinggal. Ni ada kuasa 2. Okey. Diberi situasi motor C dan motor D mempunyai moment inertia yang berlainan. Okey, moment inertianya lain-lain. Okey, moment inertia lain-lain. Berputar pada halaju yang sama. Okey, halajunya sama. Dalam masa yang sama. Masanya sama. Jadi, kita nak kaitkan moment inertia yang berlain-lain nilai ni tadi. Tengah memanglah sama kan. Okey, jadi moment inertia kaitannya dengan kuasa putaran. Kalau moment inertia besar, macam mana dengan kuasa putaran? Semakin kecil ke semakin besar? Semakin bertambah moment inertia, semakin bertambah kuasa putaran. Okey, kita tengok. Semakin besar moment inertia, semakin bunyi